Sama, tapi dia akan ubah sikit, dia akan plot twist sikit soalan-soalan. Sama ada dia tukar beberapa perkataan, macam itulah. And then lagi satu, semasa peperiksaan ni satu pengalaman yang saya nak bagi tahulah. Semasa peperiksaan ni kalau kita masa di zaman sekolah agak senyap, betul tak? Tapi masa peperiksaan TBE ni semasa Zoom tu agak bising tau. Dengan keadaan penjaga peperiksaan tu sentiasa bercakap dan calon-calon lain nak tanya soalan, calon-calon lain untuk buat itu, buat ini. So agak bising jugalah. Kat situ mungkin akan mengganggu fokus masa jawab exam tu lah. So kita nak kena lebih, orang panggil apa? Lebih fokus lah untuk baca soalan tu. Okay. Tips saya lah nak senang untuk tidak menjadi masalah nombor 2 ni, tak cukup masa. Tak cukup masa untuk jawab soalan. Sebab kita ada 100 soalan. 100 soalan untuk jawab soalan ni. So tips saya, kalau kita baca 2, 3 atau 3 kali soalan tu kita tak faham, skip dulu, jawab soalan lain dulu. Dia boleh untuk skip soalan. And then lepas kita jawab soalan tu semua, lepas kita dah habis jawab sampai 100 soalan tu, kita patah balik dekat soalan yang kita skip tu. Faham tak apa yang saya explain ni? Faham. So masa dekat dalam exam tu agak bising sikit lah. Mungkin fokus kita untuk jawab exam tu lari sikit. Okay, so setakat ni faham tak sampai sini antara sebab calon-calon gagal? Faham, Cik. Okay, so seterusnya, okay, masa mendaftar soalan tu, kelas exam tu, setiap calon akan dapat slip ni tau, examination registration slip. Pendaftaran ni untuk exam MTA ni, agensi dah registerkan untuk calon-calon yang akan mengambil exam ni. And then lepas tu dia akan dapat slip ni, slip exam ni melalui email ataupun SMS. Ni kat sini ada nama, ada register number, IC, semua tu lah exam ni. Okay, kat sini bahagian ni ada bagi tahu part A, part C. Okay, kita akan dalam exam ni akan jawab part A dan part C ya. Seterusnya, okay. Exam ni akan kita akan jawab melalui Zoom oleh penjaga exam tu lah. So link tu kita akan dapat link tu 2 hari sebelum exam TBE melalui email lah. So bila kita dapat link tu, kita kena buka dekat komputer. Tapi link Zoom tu, seeloknya buka dekat handphone. Buka dekat handphone and then untuk link exam kita buka dekat laptop. Hanya laptop saja, iPad tak boleh. iPad, handphone tak boleh. Laptop ataupun PC. Dapat kat sini? So sebelum exam tu, sebelum tarikh exam tu kita akan dapatlah link Zoom ni. Link Zoom ni, Zoom kita akan buka dekat handphone. Okay sampai sini dapat Okay, seterusnya. Okay. Banyak sangat ke saya lagi sangat? Okay. Okay, seterusnya. Okay. Semasa hari exam tu, kita kalau boleh login Zoom tu dekat handphone, download Zoom dekat handphone sejam sebelum bermula exam lah kalau boleh. Sebab semasa tu mungkin akan jadi huru-hara sikit sebab kita dalam exam tu mungkin lebih dalam 20 orang macam tu lah dalam exam tu, dalam Zoom tu.
So bila calon login Zoom tu, mungkin akan bermacam-macam soalan akan keluar untuk penjaga. Penjaga soalan tu hanya seorang saja untuk handle semua calon-calon ni. Mungkinlah calon-calonnya akan nak tanya macam mana nak login Zoom, macam mana nak login exam slip, semua tu lah. Okay, so seeloknya dinasihatkan 1 jam sebelum lah kita login Zoom untuk kemudahan dengan login dengan link exam tu. And then dinasihatkan jangan off suara dengan off kamera. Kalau dua-dua ni off mungkin akan gagal jugalah, mungkin digagalkan. Tak boleh off kamera langsung, tak boleh off audio langsung. Okey, sampai sini okey? Faham. Sepanjang exam tu kita akan dipantau ya oleh pengetua penjaga exam tu. Okey, seterusnya semasa exam. Kedudukan kamera macam ni Kita menghadap kamera, handphone letak dekat atas, dekat tripod. Tripod ni letak bersebelahan dengan kita. Maksudnya Zoom tu menghadap dari sini. So penjaga tu akan nampak laptop kita dan nampak kita punya kedudukan depan exam, depan laptop. Bila macam kita duduk depan handphone pun dikira salah jugalah, sebab kalau boleh dia nak tengok muka kita jawab exam ni. Jawab exam. Macam contohnya kat sini, calon dan skrin komputer dalam paparan dengan jelas seperti contoh di atas. Lintangkan dan tetapkan telefon pada mode audio rotate. Untuk paparan yang luas dan betul, calon mesti berada di tempat yang sunyi tanpa gangguan orang lain. Sampai sini faham Faham. Kalau boleh, itulah handphone tu letaklah dekat tripod, senanglah nak untuk kita tak adalah nak pegang sepanjang masa handphone tu. Sebab kita akan menghadap laptop and then handphone tu akan menghadap kita dengan laptop untuk jawab exam tu. Kira macam penjaga tu akan nampak jugalah skrin laptop kita. Laptop atau PC kita lah semasa jawab exam tu. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu link exam tu boleh buka melalui Google sahaja. Tak boleh browser lain. Macam Opera ke, Mozilla ke, tak boleh. Dia akan lebihkan kepada Google lah, sebab pernah ada isu kandidat dia dah jawab exam sampai habis. Bila dia tekan untuk dapatkan result tu tak keluar. Result tu tak keluar. Jadi dia tak dapat tahulah result dia tu lulus ataupun gagal. Penjaga exam pun tak dapat nak detect dia punya result tu, exam dia. Sama ada lulus ataupun gagal. Sebab lepas kita jawab exam tu, kita tekan hantar, kita tekan done dan jawab exam, dia akan terus keluar result kita dekat laptop kita tu, dekat link exam tu. Sampai sini faham Encik Aziz faham? Encik Syafiqah? Ainan? Faham. Semua senyap je. Saya tak dapat bagi detect faham ke tak, sebab takut saya laju ke ataupun explanation saya tak berapa nak jelas. Jelas puan. Ya? Jelas. Jelas Okey. So lagi satu, semasa kita jawab exam tu, persekitaran kita diharapkan dalam keadaan yang senyap.
cerah dan senyap lah, sebab kita pun nak jawab exam kan, mungkin akan terganggu sikit lah. Kalau bising, lagi satu memang akan bising jugalah masa kita Zoom tu sebab kita ramai kandidat kan dekat dalam Google tu. Okay, seterusnya. Okay, kat sini. Okay, pengesahan kehadiran oleh penjaga, layari pautan peperiksaan, klik mula dan jawab exam semua soalan dan hantar selesai kemudian keputusan diberitahui. Ni macam yang saya bagi cakap, yang saya bagi tahulah, kita jawab exam semua, kita pastikan semua soalan kita dah jawab. And then bawah tu sekali nanti dia akan bagi tahu untuk tekan hantar kita punya soalan tu lah, jawapan-jawapan kita. And then on the spot kita akan dapat keputusan kita. Macam itulah. Okay, sini arahan TBE jarak jauh. First, email dokumen. Email kepada pengawas. 1, salinan IC. 2, slip peperiksaan. 3, sijil akademik minimum SPM. Ni syarat-syarat lah yang untuk exam TBE tu. Okay, salinan IC. Untuk saya rasa lebih mudah lah. Semasa exam tu, kita bawa sekali IC kita tu bersebelahan dengan kita punya laptop. Sebab nanti masa nak mengesahkan kehadiran kita tu, kita kena pegang IC kita. Kita kena pegang IC kita. Okay, kita cakap macam contohnya saya Anis Atira, IC nombor sekian-sekian. Saya dari agensi DMJ Etika Takaful. Macam itulah. Kita kena sebut satu-satu sebab nanti dia akan tanya awak dari company mana, awak dari agensi mana. So kita cakaplah dari DMJ Etika Takaful. Okay, nama kita, IC, dari company mana. Macam itulah. And then yang kedua, klik pautan Zoom 30 minit sebelum semasa peperiksaan. Okay, kat sini dia bagi tahu 30 minit. Untuk macam saya cakap lah, untuk tidak kita rasa kalut-kalut, kita ni lah buka link tu 1 jam sebelum lah. Paling minimum lah 30 minit. Kalau betul lah kita rasa macam terlambat lah. Paling minimum 30 minit. Seeloknya seawal 1 jam sebelum lah. Okay. Yang ketiga, pengesahan diri ni lah yang macam saya cakap tu. Pengawas tu akan sebut nama kita dekat kita punya Zoom ni ada nama, betul tak? So dia akan sebut nama kita kat situ. Okey, nanti dia kata contohlah Puan Norizawati, sila mengesahkan kehadiran anda. Okey, dia akan suruh ambil IC letak kat sebelah muka kita, macam ni. And then sebutlah nama penuh kita, IC nombor kita, and then kita dari company mana, dari agensi mana. Macam itulah. And then bila dia kata okey, kalau setengah masa kita tengah buat pengesahan tu, dia akan suruh kita, dia akan check kita punya laptop, kita punya Zoom meeting dekat handphone tu, betul tak kedudukan dia macam mana. Okay, sampai sini faham Okay, nombor 4 sini, nombor 3 dekat sini, layari pautan peperiksaan. Log masuk sistem peperiksaan online dengan number IC dan registration ID menggunakan komputer. Okay, yang tadi dekat kita punya register slip tu ada nombor ID tau. Okay, daripada nombor ID tu kita akan register dekat laptop kita. Dekat laptop kita ataupun dekat PC kita lah. Dekat link tu, ada satu link tu untuk kita masuk login untuk kita jawab exam. So sebelum jawab exam tu dia akan minta lah nombor IC dan nombor ID. Nombor ID tu dapat dari itulah yang saya cakap tu, slip exam tu. Yang first tadi mana Yang ni. Okay, yang ni. Dia dekat sini. Ni, registration number. So daripada number ni lah kita akan masukkan dekat dalam link. Dalam link exam tu. So slip ni sama ada nak kemudahannya, sama ada kita print siap-siap ataupun daripada handphone ke laptop. Kalau macam ada handphone lebih boleh lah.
bolehlah guna dekat handphone saja. Sebab tapi masa exam tu kan kita Zoom melalui handphone, betul tak? So saya nasihatkan print siap-siap. Print siap-siap slip ni. Bila dah dapat examination register slip ni. Okay, so seterusnya klik mula. Mula menjawab setelah mendapat arahan pengawas. Masa adalah 2 jam bagi part A, part B dan part C. Dan part A dan part C. 1 jam dan 30 minit bagi part B dan part C. Okey, kita akan jawab exam part A dan part C sahaja. Untuk etika takaful family ni lah. Part A dan part C. So kita ada masa dalam 1 jam dan 30 minit untuk jawab. Dalam masa 2 jam. Sorry. Dalam masa 2 jam untuk part A dan part C. 2 jam sahaja. So kita kena jawab lah betul-betul exam tu. Minimum kalau tak silap saya untuk lulus 55 soalan daripada 100 soalan. Dia ada 50 part A dan 50 part C. Macam itulah dia punya ni. Dia punya exam punya ni lah. Okay, selepas kita dah yakin kita jawab soalan tu semua 100 soalan tu, tekan hantar dan selesai. Tapi bila kita dah tekan hantar dan selesai ni, kita dah tak boleh patah balik dekat soalan kita tadi tau. Bila kita dah tekan hantar dan selesai ni, kita tak boleh patah balik dekat soalan kita. So, kalau boleh sebelum tekan hantar dan selesai ni, cek satu persatu jawapan kita tu dah jawab semua ke tak? Dah double check macam mana. Kita yakin tak dengan jawapan yang kita bagi tu, kita pilih tu. Soalan dia multi question tau, multi answer. So tak adalah tulis apa-apa. Pilih je lah A sampai D jawapan dia. Okay, lepas tu seterusnya dekat sini, lepas kita klik hantar tu, tunggu keputusan dan mohon keluar Zoom. Okay, macam ni. Bila dah dapat keputusan tu, kita kena tunjuk tau dekat pengawas peperiksaan tu. Dia akan, lepas kita hantar tu, dia akan terus keluar. Dia terus keluar keputusan tu. Okay, sama ada A ke, B ke, C ke, D. So, lulus, paling minimum lulus C lah. Selain daripada C ke bawah, ke atas tu, kira dah gagal. So, bila dah gagal, kena repeat balik lah kita punya exam TBE tu. So, dekat situ kita screenshot keputusan tu, kita bagi dekat leader kita lah. Kita punya result exam tu, screenshot, kita hantar dekat kita punya leader. Lepas tu, kita minta kebenaran dekat pengawas tu untuk keluar Zoom. Okay, sampai sini faham Okay, yang ni contoh keputusan peperiksaan tu. Keputusan peperiksaan C ke atas dikira lulus. C ke atas kira lulus. Ni nama, nama, IC, exam tarikh kita ambil exam tu, result pass ke gagal? Pass ke fail? Ni type exam kita A dengan C. Betul tak? Untuk takaful kita ni, takaful family ni, part A dan part C. So sini grade lah. Sama ada A ke, B ke, C. Sampai sini faham Faham. Sampai sini ada tak nak tanya soalan lagi? Kat mana tak faham ke? Kat bahagian mana tak faham ke? Ada soalan? Belum. Ya, saya tak dengar lah Puan Norazni Wati. Dia macam sekat-sekat soalan, suara.
Tak ada soalan. Tak ada soalan? Tak ada. Ada soalan sampai sini? Okay, kalau tak saya nak go through dengan slide exam TBE ataupun soalan-soalan antara soalan-soalan yang diberilah dalam exam tu. Boleh ke saya teruskan untuk ni? Untuk slide seterusnya? Boleh. Boleh Okay, so dekat sini. Okay, saya pilih part A dululah. Okay, dekat sini mesti semua dah dapat kan link untuk exam TBE ni. Part A dan part C. Okay, saya go through dekat bahagian A dululah. Bahagian A. Okay, sini kita ada slide. Dan dekat sini soalan. Slide dengan soalan. Okay. Semua dah cuba buka ke slide-slide ni, dah baca? Belum. Okay, kat sini kita ada 9 bahagian lah. Setiap bahagian ni dia punya tajuk lain-lain je. Contoh macam ni, bahagian A, asas-asas syariah dan muamalat, pengenalan kepada insurans dan takaful, konsep risiko dalam takaful. Ni nombor 5, kontrak komersial dan model-model perniagaan takaful, perantaraan takaful, takaful perubatan dan kesihatan. Dia ada banyaklah bahagian. So agak banyak jugalah untuk kita faham dan hafal sebelum jawab exam. Okay, saya cuba buka satu lah ya. Buka satu, okay, contohnya macam ni. Bab 1. Okay, bab 1. Dia punya slide dia macam ni lah. Dia dah pendekkan. Dah pendekkan kita punya nota lah. Dia ni macam orang kata brainstorming. Macam itulah. Ni pendahuluan asas syariah dan muamalat. Semuanya dia ada bahagi, dia cakap sama ada dalam Islam ataupun dalam insurans lah. Kita takaful, so Islam lah. Orang kata lebih pada konsep Islam lah macam tu. Okay, so kat sini banyaklah sumber-sumber. Prinsip-prinsip, unsur-unsur utama dalam akad. Okay, yang ni bahagian 2, pengenalan kepada takaful dan insurans. Okay, takaful dan insurans. Okay, so sampai sini faham Kat sini kita ada slide untuk nota lah, nota. Okay, seterusnya, okay, saya buka soalan antara soalan Okay, kat sini pun soalan dia pun diberi mengikut bahagian. Macam saya cakap tadi lah, asas syariah, takaful, insurans. Semua ni lah. Okay, contoh saya buka lah satu go through Okay, macam ni. Ni antara soalan ni lah. Okay, soalan yang dekat dalam TBE itu lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Soalan 1 sampailah soalan 50. Dan untuk soalan-soalan dalam TBE, exam TBE tu, macam saya punya slide ni dengan soalan dah mengikut tajuk. Dekat dalam exam TBE tu mungkin akan bercampur lah. Dia macam tak mengikut susunan. Tapi part A lah, part C. Macam tu. Okay, kat sini saya dah highlightkan ada soalan dengan jawapan sekali terus. Kat sini. Nampak tak kat sini?
Saya dah highlightkan jawapan sekali. Dah cuba buka tak? Masih ada lagi ke? Ada, dah buka. Dah cuba buka dah ya? Dah cuba go Dah, through dah? dah, susah. Susah. Tak ada tak susah. Kan kita cuba buat banyak kali dalam dalam masa satu hari tu cuba buka satu bahagian. Kita buat 3-4 kali soalan tu. Dan contohnya dekat sini kita ada berapa soalan? Kita ada 15 soalan. Okey, kita buatlah satu soalan ni, satu slot ni buat 2 kali. Mungkin insya-Allah kita boleh ingat. InsyaAllah. Okay, contohlah macam ni kan. Akidah secara umum merujuk kepada keyakinan yang kukuh dalam asas-asas Islam yang berpusat kepada, jawapan dia A, iman. Macam itulah. Soalan dia quite tough jugalah. Ada yang mungkin dekat dalam exam TB tu akan mungkin dia tukarkan perkataan ataupun istilah-istilah yang kita kurang faham ke, kita kurang macam orang kata keliru lah dengan apa yang dia nak sebenarnya. Dia akan twist sikit lah soalan-soalan tu. Sebenarnya jawapan sama je, lebih kurang je. Cuma dia akan twist sikit ayat-ayat dia. Mungkin kat situ kita akan pening sikit lah. Okay, contoh yang kedua, bahagian kedua ni macam ni. Okay, kat sini bahagian A, takaful asas dan takaful perubatan dan Islam. Kesihatan, sorry. So kat sini sama jugalah. Kat sini kita ada lebih kurang, banyak juga. Sini lebih kurang 30 soalan. Sama jugalah sini. Kena go through jugalah soalan-soalan dia. Dia setiap bahagian tu lain-lain dia punya jenis soalan. Agak banyak jugalah soalan dia. Dia mungkin satu bahagian ni ambil 2-3 ke, bahagian ni ambil lah 1 ke, macam tu lah. So kita kat sini ada 9 bab untuk bahagian 1, part 1, part A ni lah. Kita ada 9 bab. So mungkinlah dia ambil 2, sini 3, sini 5, macam tu lah. So kita kena cubalah buat soalan ni berulang kali untuk kita faham. Kita punya pemahaman lah untuk tentang takaful ni, soalan-soalan yang dia nak ni. Sebab nanti kita akan guna ni juga untuk harian kita nanti bila kita dah jadi ejen. Sampai sini faham Faham. Faham? Dah pernah ke cuba jawab soalan-soalan ni? Belum. Belum cuba? Go through, baca. Baru baca slide ke ataupun dah cuba buka macam tu saja? Dah cuba buat dah. Mengelirukan. Mengelirukan. Tak ada. Mungkin kita buat banyak kali, tak ada sangatlah kelirunya. Cuma tu je lah. Dia punya perkataan-perkataan tu lah mungkin akan mengelirukan lah masa kita jawab exam nanti. Tapi insyaAllah bolehkah kita betul-betul faham soalan tu. Kita tahu kita apa soalan tu nak. Kita ingat dia punya jawapan. InsyaAllah kita boleh jawab. Boleh insyaAllah lulus. Okay, seterusnya. Okay, contohnya dekat bahagian ni. Ini, okay, sini prinsip asas berkaitan dengan kontrak takaful. Ni pun sini tengoklah ada berapa soalan. Sini ada 20 soalan. Sini berkaitan dengan kontrak lah. Kontrak takaful. Okay, so seterusnya, okay, saya terus go through ke part C juga Sampai sini ada soalan?
Tak ada soalan. Boleh sebutin. Okay, so part C. Part C ni pun ada juga slide dan soalan lah. Okay, slide, kita buka slide, tengok ada berapa bahagian. Ada 10 bahagian. So part C ni lebih kurang macam part A jugalah. Dia dibahagikan mengikut bab dia lah. So untuk part C ni ada 10 bab lah, kita nak kena hafal dah faham. Okay, contohnya macam ni, pendahuluan takaful keluarga. Ni amalan takaful keluarga dan pentadbiran sijil. Okay, ni amalan takaful keluarga underwriting. Macam-macam lah sini. So saya terus buka dekat ni lah soalan dia. Okay, soalan dia pun sama jugalah, ada 10 bahagian juga mengikut bab. Okay, kat sini, okay, soalan 1 untuk bab 1, pendahuluan takaful lah, takaful keluarga. Okay, kat sini pun saya pun dah tolong highlightkan jawapan. Tak adalah kita nak kena turun bawah, kita jawab exam, kita jawab soalan ni, tiba-tiba nak kena cari balik lah dia punya jawapan kat bawah. Leceh. Saya dah bagi ni lah, senang sikit. Saya dah highlight siap-siap dia punya jawapan dekat sini. Setiap soalan tu. So sini tengoklah kat sini soalan dia, bagi sijil takaful, sumbangan takaful dan diagihkan kepada 1, dana risiko berpeserta, dana pelaburan peserta, dana seimbang peserta, dana peserta dan dikekalkan. Okay, so jawapannya ni A lah. Dekat sini dia bagi tahu. Saya dah bagi tahulah kat sini jawapan senang. Tak payahlah kita nak kena go through kat bawah ni. Jawab satu soalan betul nak tengok bawah ni jawapan dia apa, betul ke tak. Macam tu. So kat sini saya dah tolong highlight lah, senang nak bagi kemudahan untuk apa orang kata, sambil kita menjawab, sambil tu kita belajar apa jawapan dia, apa untuk kita faham lah. So kalau macam sekarang ni nak buka slide mungkin dah tak cukup masa, betul tak? So saya nasihatkan buat latih tubi je sekarang ni. Sebab soalan dia akan keluar sama je macam ni lah, macam ni. Cuma macam saya cakap, dia akan plot twist sikit dekat soalan-soalan tu. Tukar-tukar perkataan ke apa ke. Tapi dia sebenarnya soalan dia sama je. Lebih kurang je jawapan dia. Lebih kurang je soalan dia, lebih kurang je jawapan dia. Macam tu. Contoh ni bab 2 dia ada 35 soalan. Agak banyak jugalah 35 soalan. Mungkinlah dia akan ambil dalam lebih kurang 5 ke 4 ke soalan untuk exam tu nanti. So kena rajin lah buat latih tubi, sebab rasanya memang tak cukup masa lah nak buka slide satu-satu, nak buat nota ke apa ke kan. So bagi saya senang lah untuk jawab exam je, jawab latih tubi, buat soalan latih tubi. Senang lah macam tu, untuk jimatkan masa, untuk memudahkan kita nak jawab exam tu nanti. So tengok ni bahagian C, okay, bahagian C tajuk dia amalan takaful keluarga. Ni orang panggil kalau dekat dalam exam tu ada masa diguna bahasa Melayu, ada masa diguna bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris dia tulis underwriting. So kena faham lah ini, maksud dia dalam bahasa Inggeris, underwriting. So ada masa dia tulis bahasa Melayu, ada kadang-kadang soalan tu dia twist sikit guna bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Macam itulah. So ada sesetengah yang kod takaful yang diorang guna tu dia akan guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So macam contohnya lagi. Okay, bahagian C ni, pilihan nombor 6, pilihan instrumen pelaburan. Ni pun kadang-kadang pun perkataan ni pun dia ada juga tukar dalam bahasa Inggeris. Dia tengok pada jenis soalan jugalah dekat dalam exam TBE tu. Macam saya cakap, dia akan twist sikit perkataan ke ataupun twist soalan tu ke dekat dalam exam tu. So macam ni lebih kurang lebih baik kita cubalah buat soalan latih tubi banyak-banyak kali. Sebab takut kalau kita buka slide pun mungkin
tak cukup masa. Lepas tu bila kita dah buat soalan, kita dah buat latih to be, buat nota, tapi tak ada masa nak buat latih to be soalan, betul tak? Ha. So dalam masa yang agak tak berapa panjang ni, kita kita buat latih to be je lah. Lagi satu, buat latih to be ni mungkinlah boleh bagi apa, sesuaikan diri kita dalam keadaan nak jawab exam masa Zoom tu nanti. Pernah sekali masa exam tu, ada kandidat ni baru bermula dalam masa 10 minit, dia dah habis setiap jawapan. Dah habis 100 soalan. Punyalah Gagal lah tu. tak tahulah saya dia gagal ke dia lulus. Tapi dalam masa 10 minit sahaja dia boleh jawab. Jawab soalan 100 soalan tu. Saya macam agak terkejut jugalah. Kandidat lain baru nak jawab exam, baru baru nak sampai 10 soalan ke dia dah siap dah. Dia cakap saya dah siap saya dah siap jawab semua soalan, and then pengawas tu akan suruh dia hantar dan tunjuk dekat pengawas tu dia punya exam tu lulus ke tak. Agak terkejut jugalah, dalam 10 minit dia boleh jawab 100 soalan. Tapi kalau boleh janganlah sekejap macam tu. Kalau boleh double check lah soalan tu. Double check jawapan tu betul ke tak, yakin ke tak dengan jawapan tu. Lepas tu semak soalan-soalan yang kita skip tu dah jawab semua ke tak. Tapi dekat soalan tu, okey, dia ada belah, tak silap saya belah kanan tu dia ada satu kotak besar. Okey, bila kita dah jawab soalan tu, dia akan boldkan warna hijau dekat soalan kita dah jawab tu. Contohlah saya dah jawab soalan nombor 1. So dekat kotak tu dia akan boldkan lah warna hijau. Kita dah jawab soalan tu. So macam saya cakap lah, kalau kita tak faham soalan tu, kita skip dulu soalan tu. Macam saya cakap tu, so macam kat situ, satu jimat masa. Yang kedua, buat kita, orang panggil apa, skill menjawab lah. Dekat situ kotak-kotak tu macam bagi kita tak tinggal soalan-soalan yang kita dah skip tu. Tapi saya nasihatkan kalau boleh itulah, double check soalan tu, jawapan kita tu betul ke tak. Sebab dalam masa 2 jam kita jawab soalan part A dan part C tu. Okay, part A dengan part C tu dia mungkin bahagikan kepada 2. Tapi dia akan nombor pada soalan tu dia akan buat juga 1 hingga 100. So kita mungkinlah macam 1 hingga 50, okay, bahagian A. 50 hingga 100 bahagian C. Okay, sampai sini ada soalan ke nak ditanya? Tak ada. So semua register bila? 19 hari bulan. 19 hari bulan. So lagi lebih kurang seminggu lagi lah. Ada masa lah untuk buat latih to be. Yang lain? Syafiqah, awak nama Syafiqah? Syafiqah? Kita ada berapa orang dalam ni? Lebih kurang? Syafiqah, Ainan, Norazniwati. Saya dengar suara Encik Aziz je. Ada. Saya belum tahu lagi. Dah try buka ke? Slide ke soalan ke? So ada apa-apa lagi nak tanya? Encik Jalaluddin
Encik J